Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله أرسله الله بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ارزقنا الفهم والعلم فهم النبيين وحفظ المرسلين وارزقنا الحكمة والعقل وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا أرحم الراحمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Muslimin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala puji dan syukur kita panjat ke hadrat Allah. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi dan membuka kepada kita pintu-pintu kebaikan yang akan memberi dan membawa kita kepada kebaikan yang besar dan banyak untuk kehidupan di dunia maupun kehidupan kita di akhirat sana, insya-Allah. Baik muslimin yang dirahmati lagi dikasihi, insya-Allah malam ni kita sambung bicara dan pengajian atau perbincangan kita mengenai ayat-ayat Allah Subhanahu wa ta'ala atau mengenai tafsir. Dan malam ni kita masuk kepada ayat yang ke-284, ayat yang ke-284 surah Al-Baqarah. Ayat 284 surah Al-Baqarah. Dan habislah surah Al-Baqarah ni, ada 2 ayat lagi. Baik muslimin yang dirahmati lagi dikasihi semua, sebagaimana biasa kita mengambil keberkatan daripada ayat yang akan ataupun yang nak kita bicara ini, sama-sama kita membacanya. Semoga dengan bacaan ayat-ayat suci Al-Quran ini akan meruntuhkan kekerasan hati manusia dan melembutkan lidah-lidah kita untuk menyebut nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai membesar dan memuliakannya, insya-Allah. Baik, kita baca sama-sama tuan-tuan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardh وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ
أو تخفوا يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. Sadaqallahul Azim. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Malam ni kita baca satu je tuan-tuan ya. Baik, ayat ni ada 3 perkara yang akan yang Allah Subhanahu wa taala sebut kepada kita. Pertama, Allah sebut dan jelaskan kepada kita mengenai kekuasaan dan milik apa yang terdapat di langit, di bumi ataupun atas muka dunia ni. Allah sebut semuanya milik dia. Jadi kita mengaku milik kita, kita kata itu milik kita, hanya milik secara pinjaman, ataupun dalam bahasa Arab dia panggil kita memiliki secara majaz. Secara majaz, secara pinjam, bukan secara betul, bukan secara hakiki. Yang milik secara sebenar, secara hakiki ialah milik Allah. Allah sebut tadi dalam ayat kita baca lillah, kepunyaan Allah ataupun bagi Allah. Ma fil ard ma fis sama, sesuatu. Ma dipanggil isim mausul, sama ada diterjemah dengan sesuatu, ataupun kalau bahasa lama lagi dia panggil barang sesuatu, barang yang. Bagi Allah barang yang fi terdapat di ataupun di dalam ataupun pada, barang yang pada as-samawat, pada 7 petala langit, wama dan apa atau barang yang fil ard ataupun barang yang ada di dalam bumi. Baik muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita sebut dulu mengenai perkara ataupun cerita pertama dari ayat yang kita baca tadi. Setiap sesuatu milik Allah. Kita mengaku, kita kata ini rumah saya punya, punya secara majaz dia panggil, punya secara pinjaman ataupun punya untuk sementara, bukan kita boleh milik selama-lama. Walaupun sedemikian, dari sudut hukum, dari sudut perjalanan, kita tak boleh beli ataupun tidak disebut beli, tidak disebut jual apabila kita tidak jual secara penuh. Kan? Contoh, saya jual kereta kepada awak 2 tahun, tak boleh. Saya jual tanah ni 10 tahun, tak boleh, tak sah dari sudut hukum jual beli. Tapi masih ada lagi hari ini, tapi tak banyak dah. Orang jual rumah dia panggil pajakan. Saya tak tahu di mana mufti-mufti ataupun orang-orang jabat agama cerita mengenai hukum jual ni. Tuan-tuan tengok dari sudut bab hukum jual beli, salah satu hukum jual beli, dia kena syarat jual beli itu sah, milik kena sempurna. Sempurna milik maknanya kita boleh milik sampai bila-bila, bukan kata secara pajakan, tak boleh. Dan tidak sah apabila tidak cukup syarat dalam jual beli. Patutnya begitu. Tapi tak tahu, wallahu a'lam. Tuan-tuan beli rumah kat sini, rumah ibaratnya milik kekal ke milik pajak, milik sementara 99 tahun. Tak tahu, cuba pergi tanya balik apa mana jual beli ni rumah ni. Dari sudut hukum tak sah, sebab dia hanya boleh pajak. Walaupun sedemikian, belum ada lagi lah dikatakan boleh ada lagi walaupun beli secara pajak. Bila cukup 99 tahun tempoh, kerajaan atau pihak tertentu ambil balik. Belum ada. Wallahu a'lam lah, saya tak tahu. Tapi dari sudut hukumnya begitu. Sebutnya walaupun kita milik dunia ni benda sementara, tak boleh jual benda tu dalam bentuk sementara.
Contoh nak kahwin ataupun nak berkahwin, saya nak kahwin dengan awak 14 tahun je, lepas tu 14 tahun awak bukan isteri saya dah. Mana sah tak kahwinan tadi? Tidak sah. Tak. Inilah sistem ataupun perkara yang terdapat di dalam pelacuran dan terdapat dalam nikah mutaah. Nikah mutaah dia berkahwin selama beberapa tempoh, sebulan, setahun, seminggu, maka tidak sah dari sudut hukum. Di kita pun dalam antara perkara lain dalam bab jual beli, yang boleh benda sementara, boleh apa dia? Pinjam. Boleh apa dia? Kita sewa kereta 3 hari, sewa rumah sebulan, 2 tahun, seminggu, boleh. Kita pinjam apa? Saya pinjam awak punya baju 2 minggu, boleh, tak ada masalah, sebab dia bukan bentuk kekal. Jual beli ataupun perkahwinan, dia milik tu mesti dia panggil milkul tam, milik yang cukup sempurna. Tak boleh milik sementara. Baik. Jadi kalau kita memiliki sesuatu perkara yang ada di atas muka bumi, nak menyatakan bahawa, kata dengan dia, Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita mengenai wallahu bikulli syai'in alim, dan Allah sebut juga dalam Al-Quran wallahu bima ta'maluna alim. Nak cerita, nak sebut, nak bagi tahu kepada kita manusia bahawasanya Allah Subhanahu wa taala apabila disebut dengan kuasa, bila disebut dengan sesuatu, sama ada ilmu, sama ada pengetahuan, dia mempunyai kuasa yang sempurna. Dia memiliki ilmu yang sempurna. Kita milik sesuatu, kuasa pun sekejap aja. Kadang-kadang setahun jadi pengurusi surau. Tak boleh pengurusi surau seumur hidup. Kalau dia orang pilih 2 tahun 3 tahun sekali, pemilihan baru mungkin tukar orang lain pula. Begitu juga kita memiliki ilmu kita hari ini tahu, besok lusa ataupun bulan depan, tahun depan mungkin tak tahu. Sebab ilmu kita terbatas. Kita tidak memiliki sesuatu itu sebagaimana dimiliki oleh Allah. Kita milik harta, kadang-kadang kaya, ada masa hari kaya, ada masa miskin, dan ada masa banyak, ada masa sikit, dan ada masa kita tidak memiliki sesuatu. Tak ada apa-apa. Sebab apa? Sebab kita manusia memiliki dengan cara majas, pinjam. Allah bagi kat kita, tapi Allah dia milik apa? Apa semua yang Allah Subhanahu wa taala milik, dia bukan milik dalam bentuk sementara. Allah bermula daripada Allah. Allah yang disebut dengan nama Allah itu, dia ilmu dia daripada dulu, sekarang, minggu depan, tahun depan, sampai bila-bila, begitulah ilmu Allah. Ilmu kita daripada kita kecil dulu tak ada apa-apa. Lahir perut ibu tak tahu apa satu. Kemudian bila kita semakin besar, sehinggalah kita belajar daripada sekolah tadika sampai kepada naik sekolah sekolah rendah, kemudian sekolah menengah, kemudian pergi ke universiti ataupun seterusnya masuk universiti, dapat degree pertama, ijazah kedua, dan seterusnya kepada ijazah yang seterusnya. Tapi adakah ilmu yang ada pada masa kita dapat ijazah tu sama akan datang masa kita 10 tahun akan datang, 20 tahun akan datang, ataupun bila masa kita ada berkurangan ataupun tidak? Ada masa dia bertambah, ada masa dia berkurang. Jadi ini sebab apa? Sebab kita bersifat makhluk, ataupun disebut dalam pelajaran tauhid kita bersifat sementara, ataupun kita bersifat benda baru. Dipanggil al-hadis, benda baru, dia tidak memiliki sesuatu cara sempurna. Kesihatan yang kita ada tak sempurna, tuan-tuan. Hari ni berasa kuat daripada pagi bangun tidur rasa segar, petang tengah hari sikit kena panas, makan makanan raya banyak, sakit perut, makan benda raya ni petik jadi letih, jadi rasa macam tak larat, ngantuk dan sebagainya. Sebab apa? Kita punya kesihatan berubah-ubah. Jadi Allah Subhanahu wa taala tidak ada perubahan. Sama daripada mula. Tak kira lah mana, sepanjang Allah SWT bersifat dengan Allah, ya Allah tidak ada masa berubah, tidak ada masa dia berkurangan, tidak sebagaimana kita. Jadi dia kata merupakan satu dalil ala ihatatillahi subhanahu wa ta'ala bikulli syai',
Dalil Allah Subhanahu wa taala ayat Quran yang kita baca tadi menunjukkan akan Allah Subhanahu wa taala merangkumi semua. Bukan kata bila sebut ilmu Allah ni sikit, sementara kita masa ilmu kita ada kadang-kadang dia tahu. Hari ni kita tahu, mungkin besok lusa ataupun tahun depan, 2 tahun akan datang kita jadi lupa. Ada masa kita ingat, ada masa kita lupa. Akan tetapi ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak pernah lupa, tidak pernah berkurangan. Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan kullu kamalin, sifat sempurna yang layak, yang sesuai dengan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang maha mulia. Jadi sebab itulah kita, bila kita bergantung, bila kita minta sesuatu ataupun kita berdoa, doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita bahkan kita dilarang, kita ditegah daripada minta kepada makhluk. Walaupun ada masa kita boleh minta dengan makhluk. Ada masa kita boleh minta makhluk. Kita nak minta beras, kita nak minta pertolongan, minta dengan makhluk boleh. Tapi lebih baik kita minta dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab dia kata idza sta'anta fasta'in billah. Bila kita minta pertolongan, mintalah dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita minta dengan si fulan, bukan kita minta dengan si anu ataupun sesiapa. Ini akidah ataupun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi perkara pertama yang disebut dalam ayat pendek yang kita baca tadi mengenai kuasa Allah Subhanahu wa taala, mengenai kekuatan ataupun ilmu yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Baik, jadi muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Perkara kedua yang disebut dan dibincang dalam ayat yang kita baca tadi, dia kata ihatatu ilmillah bikulli syai'. Nak sebut ilmu dan kudrat Allah mengatasi segala sesuatu. Kuasa, kudrat Allah dan ilmu Allah, iradah kemahuan Allah mengatasi akan segala sesuatu. Apa ayat dia? In tubdu ma fi anfusikum. Dia kata sekiranya kita tunjuk apa yang ada dalam diri kita, kita tunjuk, kita nyatakan, kita zahir, kita tunjuk pada orang ramai apa yang terdapat dalam diri kita. Apa dia? Tak kiralah yang baik ke yang buruk. Ada sifat macam-macam manusia ni. Sifat baik tu macam-macam lah. Sifat penyayangnya, pemurahnya, pengasihnya, berbagai-bagai sifat. Allah sebut in tubdu, sekiranya kamu zahirkan, kamu tunjukkan ma fi anfusikum, barang yang terdapat di dalam diri kamu. Apa yang terdapat dalam diri kita? Dapat apa tuan-tuan? Dapat berbagai-bagai sifat. Ada sifat baik, sifat beriman, sifat rajin, sifat suka, sifat sayang dan seumpama dengannya, berbagai-bagai sifat yang baik. Bila kita tunjuk ataupun kita sembunyi, au tukhfu, kita sembunyikan apa yang ada dalam diri kita, sifat baik ke, sifat buruk ke, yang elok kita sembunyi, yang elok, yang baik kita sembunyi, yang buruk juga kita sembunyi. Atau tadi, yang baik kita tunjuk, yang buruk pun kita tunjuk. Dia kata apa dia? Au tukhfu, dia kata yuhasibkum bihillah. Sama ada sifat yang terdapat dalam diri kita ataupun niat kita tu tuan-tuan. Benda yang sembunyi dalam kita iaitu niat kita. Perbuatan kita orang nampak, orang tengok perbuatan kita, perbuatan yang baik. Orang tengok, orang dapat lihat perbuatan kita, perbuatan yang baik ataupun perbuatan yang buruk. Maka semuanya orang dapat lihat. Tapi orang dapat tahu tak niat kita, apa yang tersembunyi dalam diri kita, niat kita, hala tuju kita, matlamat kita, orang tak tahu. Tapi apa yang tahunya ialah dia kata yuhasibkum bihillah. Allah akan nilai semua. Sifat baik, sifat buruk, perbuatan baik, kelakuan baik, perbuatan buruk, kelakuan buruk, semua Allah tahu. Sama ada kita sembunyi, kita tunjuk, kita zahir ataupun tidak zahir, kita buat ataupun kita sorok, dia kata semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala akan menghitung, Allah Subhanahu wa taala akan menilai perbuatan-perbuatan tersebut, kelakuan tersebut,
sama ada mempunyai nilai ataupun tidak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam surah Ali Imran, qul in tukhfu ma fi sudurikum aw tubduhu ya'lamuhu Allah wa ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard wallahu ala kulli syai'in qadir. Dia sebut sekiranya kita tunjuk, kita sembunyikan apa yang terdapat dalam diri kita, dalam dada kita, niat kita ataupun tujuan kita, ataupun tubdu, ataupun kita nyatakan, dia kata ya'lamuhu Allah, nescaya semuanya akan diketahui oleh Allah. Ya'lamu sirra wa Allah Subhanahu wa taala ya'lamu sirra wa yakhfa. Allah tahu benda yang sembunyi ataupun benda yang nyata. Tahu semua. Allah nak sebut ilmu Allah Subhanahu wa taala tidak ada batasan, tidak ada had. Kita hanya tahu benda yang nampak pada mata kasar. Kita dapat tahu benda yang zahir, akan tetapi benda yang sembunyi, benda yang tak nyata, benda yang tak nampak di mata, kita tak tahu. Apa yang ada dalam diri orang kita tak tahu, niat orang kita tak tahu. Yang mengetahuinya ialah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah sebut dalam surah Al-Mulk yang tuan-tuan baca. Kita baca surah Al-Mulk tiap malam. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Kita baca Allah sebut ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Allah yang dia mengetahui apa yang dicipta, apa yang berlaku, dan dia maha latif, lagi lembut, lagi maha bijaksana, lagi maha mengetahui, lagi maha mempunyai pengetahuan. Dia begitulah kekuasaan yang ada pada Allah. Kita lemah segala-gala. Kita hanya dapat tahu benda yang nampak. Kita tidak tahu apa yang berlaku di belakang kita. Kita benda yang berlaku kat depan tahu. Kadang-kadang orang cerita benda yang berlaku semalam, kita tak ingat dah. Semalam berlaku apa? Tak tahu. Tak tahu. Kita tak. Tapi adakah Allah Subhanahu wa taala sedemikian? Tidak. Tidak ada sesuatu yang boleh mengatasi pengetahuan dan kuasa Allah. Kuasa Allah Subhanahu wa taala. Jadi muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ini antara pengakuan, ini antara kepercayaan, ini antara keyakinan yang perlu ada bagi kita atau bagi mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Perlu ada bagi mereka yang beriman dengan Allah. Mereka yang percaya Allah itu ada, dia kena percaya dan dia juga kena yakin bahawa Allah Subhanahu wa taala bukan sahaja semua perkara yang ada di muka bumi ini milik Allah, bahkan semua yang ada itu Allah tahu. Allah tahu sama ada benda yang ada tersembunyi, benda yang ada itu secara nyata. Allah tahu benda yang berbunyi ataupun Allah tahu benda yang tidak berbunyi. Kita tahu, contoh kita kata, kita tahu pada diri kita ada akal. Kita nampak tak akal? Tak. Kan? Sebab ada satu kali, kalau tak silap saya dalam 2-3 minggu yang lalu, ada seorang tu ditanya. Dia kata, engkau cakap, dia cakap dengan saya, engkau kata Allah itu ada, engkau nampak ke Allah itu ada? Engkau rasa ke Allah itu ada? Saya tanya dia, kata kalau belum aku jawab, aku tanya, mu ada akal tak? Menampak tak mu akalmu kat mana ada? Kau rasa akalmu tak ada ke tak ada? Saya tanya dia balik. Dia kata akal ni saya dapat rasa. Saya tanya dia, mu rasa macam mana? Dia tebar ke? Dia nipih ke? Dia terbang ke? Macam angin ke? Dia berketul ke? Ataupun dia leper ke? Dia cair ke? Objek macam mana benda tu disebut akal ni? Bila sudah tanya, dia pun senyap, tak boleh nak jawab juga. Dia tak tahu. Dia nak sebutnya, kadang-kadang kita manusia ni dia suka mempersoalkan tentang Allah. Sebab apa tuan-tuan? Sebab ada bisikan-bisikan yang berlaku, yang duduk bisik ke telinga manusia supaya manusia jadi kufur dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau tuan-tuan duduk saja duduk rumah, ada juga bisikan-bisikan sebegini, tuan-tuan kena a'udzubillahi minasyaitanirrajim. Sebut a'udzubillahi minasyaitanirrajim, ataupun sebut lagi amantu billah, aku beriman dengan Allah, wa ya'tasimu billah, dan a'tasim, aku berlindung daripada Allah, dan berlindung dengan Allah daripada gangguan-gangguan tu. Dan sebut la haula wala quwwata illa billah,
la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim, sebut banyak-banyak. Mudah-mudahan suara tu lari, suara tu pergi. Jangan kita biar macam tu je. Bila dia cakap gitu, kita pun layan dia sampai kita pun jadi rosak akidah. Jangan, tuan-tuan. Baik, muslimin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu Allah Subhanahu wa taala merangkumi segala sesuatu yang ada. Sama ada kita kata Allah Subhanahu wa taala tahu benda yang berjisim, benda yang berjirim, benda yang berketul, atau benda yang tak nampak di mata kasar manusia, semuanya terdapat di dalam ilmu Allah Subhanahu wa taala. Allah tahu. Tahu kita tak tahu benda yang tak nampak. Tak. Kita kata udara, oksigen. Ada tak oksigen ni, tuan-tuan? Kita duduk dalam masjid ada oksigen tak? Ada. Nampak tak oksigen? Tak nampak. Tapi macam mana kita tahu adanya oksigen? Tak. Sebab kita rasa kita boleh bernafas. Ataupun kalau kita tahu, macam tadi orang tanya, macam mana kau rasa Allah itu ada? Ya, aku yakin Allah itu ada sebab aku hidup. Nah, kita hidup ni, tuan-tuan, sebab adanya Allah. Nah, kalau Allah Subhanahu wa taala tidak ada, sudah tentu semua benda di atas muka dunia tidak ada. Sebab apa? Sebab benda atas muka dunia milik Allah, dan Allah yang mencipta. Allah yang mencipta udara, Allah yang mencipta oksigen, Allah yang mencipta cahaya, Allah yang mencipta angin, Allah yang mencipta angin, Allah yang mencipta air. Semua sekali dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jika Allah Subhanahu wa taala tidak ada, sudah tentu semua tu tak ada. Bila semua tak ada, kita pun termasuk kita tak ada jugalah. Kan? Kena jawab, itu pun dah pandai, tuan-tuan. Jadi muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, dia sebut ihatatu ilmillah, ilmu Allah Subhanahu wa taala merangkumi semua perkara. Tidak ada sesuatu yang Allah tak tahu. Kita banyak benda yang kita tidak tahu, tuan-tuan. Tak? Banyak benda yang kita tak tahu. Bahkan benda yang kita dah tahu, kadang-kadang kita dah jadi lupa, kita tak ingat, kita kena belajar balik. Tak? Sebab apa? Sebab kita bersifat dengan benda baru, ataupun bersifat dengan makhluk. Makhluk bersifat dengan segala kelemahan, bersifat dengan segala kekurangan. Kan tetapi Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan segala sempurna, bersifat dengan segala perkara yang baik dan sempurna. Sempurna. Kita tidak begitu. Baik, muslimin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sebut dalam Al-Quran, yang kita baca, Rabbana wasi'ta kulla syai'in rahmatan wa ilma faghfir lilladzina tabu wattaba'u sabilak wa qihim azab jahannam rabbana wa adkhilhum jannati adnin allati wa'adtahum wa man salaha abaihim wa azwajihim wa dhurriyyatihim. Surah Ghafir ayat yang ke-7 sehingga ayat yang ke-9. Jadi muslimin yang dirahmati dan kasih sekalian, satu doa yang disebut oleh Allah SWT dalam Quran, kita boleh jadikan sebagai doa. Rabbana, wahai Tuhan kami, wasi'ta kulla syai'in, maknanya segala sesuatu dipenuhi dengan ilmu Allah Subhanahu wa taala, dipenuhi dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dia kata kulla syai'in rahmatan, setiap sesuatu yang ada atas muka dunia ni, tuan-tuan, dipenuhi dengan kasih sayang daripada Allah, dipenuhi dengan rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak, sebagaimana kata setengah ulama, jika tidak kerana rahmat Allah, kemurahan Allah yang bersifat dengan murah, Allah yang bersifat dengan kasih sayang ini, nescaya ramai manusia mati kebodohan. Sebab apa? Manusia tidak beriman, manusia deraka, bahkan manusia hina Allah. Nak termasuk dengar pula sehari dua ni nak guna balik nama Allah pada agama lain. Bagaimana mereka nak guna nama Allah yang kalau diterjemuh dengan perkataan-perkataan yang selain daripada yang diguna dalam agama mereka? Sebab Allah itu bersifat dengan esa satu. Orang Kristian tak pernah kata Allah itu satu. Tak. Dalam agama mereka mengatakan bahawa Allah itu berbilang.
sama ada Allah itu tiga, Allah itu dua. Nah, Kristian lama yang dibawa oleh Nabi Musa alaihi salam, mereka mengatakan bahawa Allah itu dua. Mereka yang Kristian baru yang dibawa oleh Nabi Isa, mereka mengatakan Allah itu tiga. Tak, yang orang sekarang ni panggil Nabi Musa itu agama Yahudi. Yahudi bangsa, bukan agama. Agama semua sama, itu Kristian. Kristian lama ataupun dipanggil dengan Katolik lama ataupun Katolik baru. Lama dengan baru semuanya sama, iaitu tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Jadi kenapa mereka nak guna nama Allah? Nak guna untuk apa? Tak, nak guna sehingga nak mengatakan bahawa rumah mereka juga, nak gereja-gereja mereka disebut dengan rumah Allah. Pusat-pusat penyembahan mereka juga disebut dengan rumah Allah. Kenapa? Nah, adakah sebut dalam kitab Taurat mereka, dalam kitab Injil mereka mengatakan bahawa itu rumah Allah? Tak. Habis mereka nak buat apa? Kerana sengaja nak cari sensitivity, nak cari balah dengan orang Islam. Jadi bila kita sebut sikit, mereka akan kata, oh, orang Melayu ni rasis. Melayu rasis apa? Bukan orang Melayu yang rasis. Yang rasis ni orang bukan Melayu yang ada di Malaysia ni. Kalau tidak rasis, kenapa mereka ada sekolah bangsa mereka? Ada tak sekolah bangsa Melayu? Sekolah bangsa Cina ada, sekolah bangsa India, Tamil ada. Itu buat apa ada sekolah tu? Sebab kalau tidak kamu rasis. Kalau tidak rasis, kenapa ada sekolah dia? Tutup, ialah buat satu je sekolah. Duduk Malaysia, bukan duduk negara lain. Bukan bila dia pandang nak pergi duduk negara Cina, tak, bahkan dia tarik lagi orang negara Cina mari duduk sini. Dia tarik lagi, bawa lagi orang daripada India mari duduk di Malaysia ni. Buat apa nak suruh? Nak jadikan Malaysia ni sebagai negara mereka ke? Sengaja untuk nak menimbulkan kekacauan kepada masyarakat. Jadi kita orang Islam, tuan-tuan muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kalau kita sama, kita bangsa kita yang beragama sama pun masih bergaduh, bagaimana kita nak jaga perkara-perkara tersebut? Baik, muslimin yang dirahmati lagi dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah sebut dan cerita yang terakhir, iaitu Allah Subhanahu wa taala yaghfiru liman yasha wa yu'adzibu man yasha. Allah Subhanahu wa taala memiliki, menguasai, mengetahui segala sesuatu. Yang pertama. Yang kedua, ilmu Allah Subhanahu wa taala mengatasi segala sesuatu. Ilmu Allah, dan Allah tahu setiap perkara yang kita lakukan. Allah tahu. Tidak ada sesuatu yang boleh kita sembunyi daripada Allah. Kita buat tengah malam, kita buat dalam bilik, kita buat kat mana sekalipun, Allah tahu. Ya'lamu sirra wa akhfa. Dia tahu segala sesuatu, sama ada dirahsiakan, sama ada disembunyikan, sama ada disorok tak sorok, Allah tahu belaka. Jadi tidak ada sesuatu yang terlepas daripada pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Ini kena yakin betul-betul. Allah tahu kalau tuan-tuan susah. Kalau kita kata, ustaz saya miskin, ya, doa kepada Allah. Banyakkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mana kita sebut, kita orang Melayu ataupun umat manusia akhir zaman, walaupun kita kata kita beriman, benda pertama bila berlaku bukan kita terus kepada Allah dulu. Kita akan pergi tempat lain dulu. Sakit, adakah kita akan berdoa kepada Allah dulu? Bagi tahu, kita mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, Engkau uji aku dengan demam, sembuhkanlah sikit ataupun kurangkanlah ni nak pergi. Tak, kita pergi jumpa doktor dulu, dah 3 hari makan ubat tak rasa apa, baru nak berdoa, baru nak pergi jumpa ustaz, cari tok imam, ustaz tolong sembahyang ajak, buat air tawar, macam-macam orang Melayu. Baru nak cari. Tak, bukan yang mula-mula tu kita jumpa Allah. Tak ada tangan, sembahyang dah. Bahkan ada setengah pula bila demam, bila sakit dah sembahyang lalu dah. Solat tak solat dah. Apa? Sakit. Sedangkan sakit tak ada. Tidak ada satu sebab, tidak ada satu perkara yang Allah sebut ataupun Nabi sebut, yang agama sebut, hukum fiqh sebut, bila sakit atau bila berada dalam keadaan sedemikian, kita tidak perlu solat. Tak ada. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, patutnya kita orang Melayu, kita orang beriman ini, berlaku sesuatu
Nah, izasta'anta, sebagaimana saya baca tadi, Allah sebut apabila kita nak minta pertolongan, kita nak minta bantuan, kita nak minta sesuatu, fasta'in billah, mintalah kepada Allah. Sebagaimana kita baca dalam sembahyang kita baca dalam solat kita, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Kepada kamu ya Allah kita sembah. Maknanya kita tidak mengabdikan diri kita kepada segala sesuatu, tak kiralah apa benda, pangkat dunia sebagainya, kita tidak sembah. Tak, kita bukan penyembah kepada pangkat, kita bukan penyembah kepada harta kekayaan, kita bukan penyembah kepada idealisme ataupun sebagainya, kita bukan penyembah kepada sesuatu benda dunia. Bahkan kita sebut iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami sembah, kami abdikan diri, bukan kerana lain, bukan kepada perkara-perkara lain. Nah, wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Tak, kita minta tolong dengan Allah, tapi bila kita sakit kita lupa Allah kan. Tak, kita pergi jumpa doktor dulu, kita minta doktor tolong kita dulu, kita minta dulu, bukan kata salah, tapi sepatutnya kita istain dengan Allah dulu, barulah pergi jumpa doktor. Mudah-mudahan apa yang dirawat, yang diberi oleh doktor, pandangan oleh doktor ataupun kata-kata daripada doktor, ubat yang diberi oleh doktor, telah kita minta dengan Allah, Allah bantu kita. Nah, jadi kita sembuh dengan sebab kita makan ataupun kita mengambil ubat yang diberi oleh doktor ataupun perawat-perawat ataupun sebagainya. Jadi muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Subhanahu wa taala yaghfiru liman yasha, dengan perbuatan kita, dengan kelakuan kita. Segala perkara yang kita buat, segala perkara yang kita laku, Allah Subhanahu wa taala sebut sendiri yaghfiru, Allah ampunkan liman yasha, kepada sesiapa yang dia kehendaki, wa yu'adzibu man yasha, Allah boleh ampun siapa yang Allah hendak, Allah juga boleh seksa, boleh azab, atau Allah tidak beri pengampunan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Ini tuan-tuan dan puan-puan, sebagaimana kita sebut hari itu di bulan Ramadan, ada sebahagian daripada manusia yang disebut oleh baginda Nabi rugi, disebut dengan celaka. Sebab apa? Sebab dia tidak diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Bila mana kita berhari raya hari itu, kita sebut salah satu daripada, kita sunat bertakbir kepada Allah, kita sunat puji Allah. Sebab apa? Sebab kita berjaya. Berjaya apa? Salah satunya berjaya mendapat keampunan daripada Allah Subhanahu wa taala. أن محمد رسول
Allahumma rabbana. Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala yang bersifat dengan segala kesempurnaan boleh memberi ataupun tidak pengampunan, ataupun memberi keseksaan atau memberi kesenangan kepada sesiapa yang dia mahu. Sebab itu kita kena minta dua-dua. Sebagaimana disebut dalam satu hadis Nabi daripada Sahl bin Sa'din, kata dengan dia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna hadzal khair mafatih. Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, atau baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebut, agama Islam mempunyai beberapa kunci. Mempunyai beberapa gedung, makhazin. Islam ni dia seumpam, kalau kita ibaratkan seperti mempunyai banyak store. Kalau tuan-tuan pergi majlis hari raya, dia buat banyak store. Ni store kuih tiaw, ni store bihun sup, sana roti jala, ada lemang, ada ketupat, store gitu. Dan setiap store itu ada kunci dia. Maka Nabi kata, tuba liman ja'alahu Allahu mafatihal khair wa mighlaqan lisyarr. Tuba, bahagia, seronok, kalau kita kata kebahagiaan dan keseronokan bagi sesiapa yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan kepadanya kunci-kunci kebaikan, dan Allah tutup pintu-pintu kejahatan. Di benda baik ni Allah bagi, kena minta. Sebab tu kita kena minta benda baik. Kita kena sentiasa doa sebagaimana doa yang dibaca oleh baginda Rasulullah, Allahumma inni as'aluka minal khairi kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimna minhu wa ma lam na'lam wa ma lam a'lam wa a'udzu bika minasy syarri kullihi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam a'lam. Maksudnya lebih kurang, kata dengan Nabi, aku minta ya Allah, aku mohon segala kebaikan, sama ada kebaikan itu yang segera ataupun sebaikan yang akan datang. Ajilihi wa ajilih, yang segera ataupun yang akan datang, yang kecil ataupun yang besar, yang sedikit ataupun yang banyak. Minta benda baik tu Allah bagi. Dan sebaliknya, wa a'udzubika minasyarri kulli, aku mohon berlindung daripada segala benda buruk semua sekali, tak kiralah yang besar, yang kecil, yang segera, yang lambat, yang akan datang ataupun yang bila, minta Allah bagi lindung. Jadi Nabi SAW sebut hadis yang saya baca tadi, Nabi kata, tuba liman ja'alahu Allah, bahagia, seronok, gembira bagi sesiapa yang Allah bagi kepadanya kunci kebaikan dan Allah tutup pintu-pintu keburukan. Sebaliknya, wailun liman ja'alahu Allah, kebinasaan, kecelakaan ataupun kekecewaan lah bagi sesiapa yang Allah bagi kepadanya mafatihasy syarr, Allah bagi kepadanya kunci kejahatan. Pintu-pintu kejahatan Allah bagi kunci supaya dia senang buat benda jahat. Benda buruk senang, tetapi Allah tutup wa mighlaqan lil khair, Allah tutup pintu-pintu kebaikan. Sebab tu kita tengok kadang-kadang si A, si Fulan ni mari sembahyang masjid mudah dia. Nak buat benda jahat payah, kadang-kadang ada. Sebaliknya begitu, ada si Fulan pula nak mari masjid susah tapi buat benda jahat, masya-Allah tabarakallah. Bukan kata kita nak sebut dia doa dia dengan benda jahat, tapi apa yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab itu tuan-tuan muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi juga sebut, Nabi juga bagi tahu kepada para sahabat, jadilah kita sebagai orang yang baik-baik. Orang baik ni macam mana? Orang lain mengharapkan kita baik, orang lain mengharap jumpa kita, orang rasa seronok, bahkan orang rasa bahagia. Bahawa bahagia apa? Kerana kita bukan pembawa, bukan kita pencetus kepada kejahatan dan keburukan.
Sebaliknya kata dengan Nabi, Nabi kata apa? Nabi kata janganlah kamu jadi orang yang buruk, orang yang jahat, orang yang tidak elok, di mana orang duk rasa risau bila kita ada. Sebab apa? Sentiasa bawa keburukan dan kejahatan. Sebaliknya, wala ya'man, tidak aman, tidak rasa selesa. Sebab apa? Sentiasa benda buruk dia bawa. Allahumma salli ala Muhammad. Jadi muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian, nak sebut tadi dalam ayat kita Allah sebut Allah ampun kepada sesiapa yang dia kehendaki, dan Allah azab, Allah seksa siapa yang dia kehendaki. Siapa yang Allah kehendaki bagi baik, dia boleh. Allah bagi kesenangan, kesihatan, bahkan sebaliknya Allah juga boleh bagi kesakitan, keburukan kepada sesiapa yang dia kehendaki. Jadi kita minta mendadah tangan, mohon kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa taala bagi kepada kita kebaikan-kebaikan yang banyak untuk dunia dan akhirat, bahkan juga Allah jauhkan kita daripada keburukan walaupun sedikit walaupun kecil. Semoga kita terhindar daripada benda-benda yang membawa kepada kemurkaan dan keburukan tadi, insya-Allah. Baik muslimin yang dirahmati dan dikasihi sekalian, kenapa dia kata kesemuanya? Ayat kita baca tadi dia kata wallahu ala kulli syai'in qadir. Dan Allah Subhanahu wa taala di atas tiap sesuatu, sama ada yang baik, sama ada yang buruk, sama ada yang elok atau apa sahaja, dia berkuasa penuh. Tak, kuasa Allah memilih mengatasi segala sesuatu. Tidak ada sesuatu yang boleh mengatasi Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebagaimana yang pernah saya sebut, pernah berlaku masa saya mengajar dulu, ada satu soalan, sehingga adalah juga orang tanya, kawan-kawan duk tanya. Sebab ada soalan orang belajar tauhid ini macam-macam dia fikir, tuan-tuan. Dia kata boleh tak Allah buat benda, suatu benda tu besar, dan kerana benda tu besar dan benda tu berat, Allah tak boleh nak akad benda tu. Nak jawab macam mana, tuan? Allah boleh tak buat benda tu besar, benda yang berat, sehingga Allah nak akad pun tak larat benda tu. Nak jawab macam mana? Saya kata kita belajar tauhid ini, Allah bagi satu benda, Allah berkuasa atas tiap sesuatu, dan tidak ada sesuatu yang boleh mengatasi kuasa Allah. Allah boleh buat besar, berat macam mana, semua boleh buat. Dan bila Allah buat benda yang Allah buat, tidak boleh mengalahkan Allah. Tidak ada. Tidak ada. Sebab tu dia sebutnya wallahu bikulli syai'in qadir. Allah atas tiap sesuatu itu Maha berkuasa. Tidak ada benda lain boleh berkuasa kepada kata Allah Subhanahu wa taala. Kena yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita bahagia dunia dan akhirat, insya-Allah. Jadi muslimin yang dirahmati dan dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala, ada satu cerita disebut dalam satu hadis di zaman Rasulullah SAW apabila turun ayat yang kita baca ni, dia kata lamma nazala ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam lillahi ma fis samawati wa ma fil ard wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfu yuhasibkum bihillah. Dia kata sahabat-sahabat rasa gemetar, ishtadda zalika ala ashabi Rasulillah fa atau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam thumma jasu ala ar-rukab fa qalu ay Rasulillah kullifna min al-a'mali ma nutiq as-salah was-siyam wal-jihad was-sadaqah wa qad anzala Allah hadhihi al-ayah la nutiquha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturidun an taqulu kama qala ahlul kitab min qablikum sami'na wa asaina. Bila turun ayat tadi, ayat 184 ni, para sahabat semua rasa ya Allah, benda hak dia dah buat, mereka dah turun ayat Quran, turun berat-berat belaka dah. Turun ayat perintah suruh sembahyang, turun ayat perintah suruh solat, suruh puasa, suruh berjihad, suruh bersungguh, suruh sedekah, macam-macam benda dah. Dia kata besar belaka dah. Itu ayat supaya macam ni pula. Maka bila dengar kepada Rasulullah, maka baginda Rasulullah SAW tanya kepada sahabat, adakah kamu semua nak kata sebagaimana yang dikata, sebagaimana yang disebut, sebagaimana yang dipegang, yang diimani oleh orang-orang zaman dahulu, iaitu orang-orang Yahudi, ahli-ahli kitab. Mereka mengatakan sami'na wa asaina, kami dengar apa yang disebut oleh Nabi-Nabi, kami dengar apa yang dicerita, diperintah oleh Nabi dan Rasul, tapi kami tak percaya. Kita hari ni lebih kurang, kita dengar ayat Quran, tapi benda hak Quran sebut tu percaya ke tak?
Nak kadang-kadang bukan nak sebutlah tuan, minta maaf, kita lebih percaya apa yang ada pada diri kita tuan-tuan daripada apa yang ada dalam Al-Quran. Apa yang ada dalam fiqh kita tak percaya mana, benda yang ada dalam sunnah kita tak percaya mana, bahkan apa yang kita nak kita percaya, kita buat tak. Apa yang kita nak kita buat tak. Benda sunat pun benda Nabi suruh, sunat pun benda Allah suruh, tak, bukan ustaz suruh. Benda sunat takkan kita nak buat benda wajib saja. Nak kita makan pun bukan kata nak makan nasi saja, ada lauk pula pun kata nak satu, kalau ada 3 lauk lagi bagus, nak ada ulam lagi, ada sambal lagi, ada Allahumma salli ala. Nak kalau kita kata makan nasi lemak dengan ikan bilis saja, sambal ikan bilis saja cukup dah, tapi nak ada lagi timun, nak ada lagi kacang, nak ada lagi sayur lain dan sebagainya. Apakah kita dalam melaksanakan perintah agama ni kita rasa benda sunat tu tak apa? Tak. Baik muslimin dan rahmati dan dikasihi sekalian. Jadi bila Nabi sebut begitu, maka para sahabat pun kata bal qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Tak, maka sahabat-sahabat pun kata, tidak ya Rasulullah, kami dengar apa yang Allah perintah, kami taat, kami ikut. Ghufranaka rabbana, ampunlah kami wahai Tuhan kami, wa ilaikal masir, kami semua ni akan kembali kepada kamu. Setelah daripada itu kata dengan dia, falamma qara'ahal qaumu wa zallat itu lanat biha alsinatuhum anzalallahu fi athari fi isriha amana rasul. Selepas daripada sahabat-sahabat pun rasa senang, bila dah sahabat Nabi tengok sahabat-sahabat pun mulut mereka, percakapan mereka, lidah mereka, bila dah taat Nabi sebut adakah kamu ni nak ikut orang-orang ahli kitab dahulu, orang Yahudi, orang Kristian dahulu, maka sahabat-sahabat pun kata tidak. Maka kata dengan dia, setelah mana keadaan itu tenang, maka barulah Allah turun ayat amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun. InsyaAllah ayat 285 ni kita akan baca ataupun kita akan sama-sama belajar dalam kuliah yang akan datang insyaAllah. Jadi yang baik datang daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang dan lemah itu daripada kekurangan kelemahan saya. Minta ampun dan maaf pada semua. InsyaAllah kita jumpa lagi pada kali yang akan datang dengan izin dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Jadi aku qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya hayyu ya qayyum bi rahmatika nastaghits wa narju. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa kedua ibu bapa kami, dosa guru-guru kami, dosa ahli keluarga kami, anak isteri atau suami kami, dosa sahabat-sahabat kami dan mereka yang bersama dengan kami di kala dan masa ini. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami, dosa yang besar maupun dosa yang kecil, dosa yang sedikit maupun dosa yang banyak ataupun dosa kami yang sedikit. Ya Allah, Kau sucikan hati sanubari kami daripada segala dosa dan noda, dan Kau buka pintu hati kami, Kau lapangkan dada kami, Kau tenangkan akal fikiran kami, dan Kau curah ke dalam sanubari kami ilmu pengetahuan yang memberi manfaat dan kebaikan untuk hidup dunia dan akhirat kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, Kau jadikan ilmu yang Kau anugerah, yang Kau beri kepada kami mengukuh, menguat keimanan kami, meningkat dan menambahkan ketakwaan, ketaatan, kepatuhan, perhambaan kami kepadamu. Semoga dengan demikian ya Allah, kami berjaya di dunia dan kami berjaya pula di akhirat sana, bersama dengan para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam, bersama dengan para siddiqin, syuhada, salihin, wa hasuna ulaika rafiqa. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Qabbalallahu